So malam ni kita tuition. Jadi pertama saya nak jelaskan sikit pasal maintenance 28 hari bulan. Okay, kita dah 28 hari bulan. 28, 29, 30, 31. Ada 3 hari. Kita ada 3 hari bagi mereka yang belum buat maintenance, tuan yang belum buat maintenance untuk buat bayaran sebelum matriksnya hapus. Okay, tuan-tuan boleh tengok dalam senarai ini, ataupun tuan-tuan tengok dalam tuan-tuan punya matrix list, matrix list. Tapi ini Sibu dah buat senang untuk tuan-tuan monitor tuan-tuan punya tim. Sibu dah permudahkan ni, untuk tuan-tuan tengok tuan-tuan punya tim, tengok yang berstatus expired. Siapa yang berstatus expired ni, itu yang tuan-tuan kena remind dia. Kalau statusnya sudah tu okey lah, dia sudah bayar. Tapi yang expired, siapa yang statusnya expired, maksudnya orang itu belum buat bayaran. Okay? Kalau tuan-tuan nak verify, tuan-tuan masuk dalam sistem, buka tuan-tuan punya list view. Jadi tuan-tuan boleh tengok mereka punya status itu. Ya, ada 3 hari ni, tuan. 3 hari sahaja lagi. Kalau orang-orang yang sudah expired ni tidak buat bayaran, bermakna dia punya nama bila masuk pada 1 hari bulan Februari, masuk saja 1 Februari, dia punya nama akan hilang. Namanya akan hilang daripada hierarki matrix. Jadi kalau ada orang-orangnya di dalam matriknya itu semuanya gone. Gone bukan orang-orang itu yang gone, dia yang gone. Kan, bukan orang-orang bawah dia yang gone, tuan. Dia yang gone. Dia yang hilang. Orang bawahnya tetap ada, tapi dia tidak ada sudah dalam sistem matrix. Okay? Dia hanya ada dalam sistem enroller itu. Yang sponsor itu dia ada lah, tapi matrix dia sudah tidak ada, so dia akan rugilah dia punya matrix itu. Okay? Jadi tugas kita dalam Live Good ini, tuan-tuan, wajib kita buat bayaran bulanan tu. Kalau kita tak mau buat bayaran bulanan tu, tidak ada gunanya tuan-tuan buat bisnes Live Good. There's no point. There's no point for you to do this business kalau tuan-tuan tidak mau buat bayaran bulanan itu. Itulah dia punya core business. Maintenance yang RM55. Sibuk sekarang cakap RM55. RM55 itu adalah wajib kepada semua orang yang buat bisnes Live Good. So tidak ada alasan. Okay, maybe this is the cheapest maintenance in the world. Maybe. Sebuah perniagaan yang paling murah di dunia dari segi maintenance-nya. RM55 saja, tuan. Okay? Sebulan. Saya pun tidak tahu kalau ada syarikat lain yang lebih murah daripada ini. Kan? Walaupun syarikat lokal, syarikat Malaysia, lebih mahal dia punya maintenance, ratusan ringgit, beratus ringgit setiap bulan orang perlu bayar, dan itu pula harga barang sudah dimarkup. Okay? Sampai ada yang 10 kali ganda dia punya markup tu, terutama yang
syarikat yang berbentuk binary. Okay, kalau syarikat binary tuan-tuan, dia punya markup price sudah di markup sekitar 10 kali ganda. 10 kali ganda. Harga barang tu. Okay, jadi kita punya bisnes ni kita tidak markup price. Kita hanya bayar langganan bulanan dan itu jauh lebih menjimatkan. Dan kita hapuskan kezaliman itu. Tidak ada kezaliman dalam live good sebab kita tidak markup price. So we are satu boleh katakan movement lah. Satu movement, kan? Satu gerakan baru dalam industri network marketing yang mana kita ubah cara network marketing itu dilaksanakan. Kita ubah. The sole reason is kita nak hapuskan kezaliman tu. Kita tidak mau ada kezaliman. Yang mana ini menjadi satu benda yang sudah lama berlaku dalam industri ini kan. Sudah puluhan tahun. Dan banyak orang tidak suka MLM atau network marketing kerana disebabkan harga barang itu. Disebabkan harga barang itu dinaikkan such a high price. Okay. So jadi kita punya industri, kita punya business live good. Kita sudah menjadikan dia senang dibuat. But masih lagi ada yang tidak buat maintenance. Sedangkan itu sudah dipermudahkan. Tersangat mudah dah. Okay, only 55 ringgit. Only 55 ringgit saja per month. Tuan-tuan sudah miliki satu bisnes international. Kan? Berbanding tuan-tuan nak pergi buat kerja di pejabat ke manakah. Every morning you have to go. Kena bersiap-siap kan, mandi pagi, berkemas-kemas, isi minyak, bayar tol, jumpa bos, lawan bos, kena marah dengan bos, macam-macam kerana. And yet at the end of the day, tuan-tuan balik rumah dah lewat malam, kadang-kadang jam 8 malam baru sampai rumah. Terutama yang kerja di Lembah Kelang ni tuan-tuan, di Kuala Lumpur dan Selangor ni kan. Balik rumah kadang jam 8 tuan-tuan. Keluar rumah kadang-kadang jam 5 dah keluar rumah kan. Keluar rumah masih gelap, balik rumah dah gelap kan, tidak nampak siang. Siang dalam pejabat. Hujung bulan gaji maybe 3,000 4,000. 3,000 4,000 gaji. Okay, tuan-tuan punya duit yang keluar tu, isi minyak pulang balik dah berapa banyak tu? Sebulan, ratusan. So kita ada satu bisnes yang tuan-tuan boleh duduk di rumah, tinggal di rumah, just 55 ringgit saja. Your cost 55 ringgit saja sekali isi minyak. Tuan-tuan isi minyak petrol is about that price, 55 ringgit sebulan lah tuan-tuan. Sebulan punya bayaran tu kan, macam tu lah. Umpama tuan-tuan bayar minyak, isi minyak kereta tu sekali untuk bisnes live good ni. Kalau tuan-tuan pergi pejabat, sebulan berapa kali isi minyak? Apalagi yang jauh tu kan.
Sampai pejabat maybe sebabkan jam punya pasal 2 jam sampai pejabat kan. Dalam pressure tengah jalan tu, jam, minyak pula 4 hari dah isi minyak. 4 hari isi minyak penuh kan. A lot of cost. Kita nak cipta rezeki ni dia banyak cost kita. Sama ada kita bekerja atau kita buat bisnes, a lot of cost. Jadi tidak ada bisnes yang tidak ada cost, mesti ada cost. Tapi cost RM55 sebulan tu adalah yang termurah di dunia, tuan-tuan. That is the cheapest. Kan, tak tahu lagi kalau tuan-tuan tak boleh buat tu, bisnes apa lagi nak buat? Bisnes apa lagi nak buat? Kalau RM55 pun tak sanggup nak bayar. Okay? So dalam senarai itu ada beberapa orang yang dah expired. Jadi remind tuan-tuan punya team tu. Okay? Yang sudah bayar, tahniah, ucap tahniah kepada tuan-tuan punya team. Yang status dah bayar tu, ucap tahniah lah. Tapi yang belum bayar, tuan-tuan kena remind dia tinggal 3 hari saja lagi sebelum dia punya matrix burn. Okay, hangus. Sayang tu, sayang 1000 kali sayang. Jadi sifu ni ada seorang lah, ada seorang kawan yang sifu introduce tempoh hari di awal, di bulan 8 tu, di antara yang awal lah sifu introduce. Tetapi sayang dia tidak bayar yang bulanan tu. Dia tidak bayar yang bulanan, yang maintenance tu. Dia antara yang awal. Dan dia punya metrik cepat terisi. Dia cepat terisi sebab dia awal kan. Dia direct dengan sifu dan dia antara yang awal join. So cepat dia masuk dalam dia punya metrik itu. Tapi sayang dia tidak buat maintenance. Jadi apa yang masuk di bawahnya itu hangus, tak ada, burn. Sebab nama dia hilang. Sebab dia tidak buat maintenance. Sifu beritahu 3-4 kali pun dia tak peduli kan. Last gone. Gone, the metric gone. Rugi kan. Kalau sifu nak kira dia punya kerugian tu, maybe in the 10 years, 10 tahun akan datang, dia mungkin rugi 1,5 juta. 500,000. Kerana dia tidak buat maintenance tu, dia rugi 500,000, maybe 1 million. Okay, sebab dia dekat dengan sifu, dia dalam metrik tu. Sebab dia kalau dia buat bayaran tu mungkin 1-2 bulan je. 1-2 bulan saja dia perlu buat bayaran. Sebab kalau bulan ketiga tu dia boleh guna bonus lah. Boleh guna bonus itu untuk bayar bulanan tu. Jadi tidak perlu modal lagi. Just 1 or 2 months saja. Kan? But dia tidak memahami the business. Okay, kalau kita tidak paham business tu, that's why kita tak peduli kan. Kita tak peduli. Sedangkan kalau posisi itu dibagi kepada orang, berebut-rebut orang nak posisi itu kan. Okay, so that's how important is maintenance. Okay, seboleh-bolehnya kalau boleh buat awal, di awal bulan. 1 hari bulan dah bayar dah. 1 hari bulan, 2 hari bulan dah bayar dah kan. Jangan tunggu lewat-lewat, jangan tunggu pertengahan bulan ke ujung bulan ke. Early of the month dah buat bayaran dah. Nah, kalau tuan-tuan gunakan credit wallet, kalau guna credit wallet, tuan-tuan boleh bayar awal. Belum masuk bulan dah bayar dah, boleh kalau credit wallet. Okay, credit wallet sajalah yang boleh buat tu. Kalau guna kripto tak boleh. Kita tak boleh bayar yang bulan depan. Kita boleh bayar bulan semasa aja. Kalau kripto, debit card, kita boleh bayar yang bulan ini saja. Tak boleh bulan depan. Tapi kalau kita guna credit wallet, kita ada bonus, kita nak guna untuk bayar bulan depan, boleh. Itu boleh. Dibolehkan.
Okay, dibolehkan. Jadi itu penting bila kita ada credit wallet. Kita guna credit wallet kita untuk bayar kita punya subscription yang maybe 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke depan. Dan kalau kita ada duit, sebagusnya terus ambil setahun. Kalau setahun boleh bayar guna debit card, boleh, nak guna kripto pun boleh. Okay, kalau nak ambil setahun terus, atau kita upgrade kepada setahun lah, kita boleh bayar terus. Okay. Cuma kalau yang bulan advance tu, itu kena credit wallet je lah. Okay. Dan bagi mereka yang sudah kelewatan, sudah terlepas lah, metrik dah hilang. Metrik sudah hilang. Macam mana tu? Apa nak buat? Kalau tuan-tuan maintain semula tu, maintainnya ialah bulan semasa. Dia tidak boleh maintain yang lepas. Tidak ada istilah maintain bulan lepas. Tidak ada istilah maintain bulan lepas. Tidak ada tu. Bahasa itu tidak wujud. Maintain ialah bulan semasa atau bulan depan. Bulan yang akan datang boleh. Tapi maintain yang lepas tidak ada istilah tu. Sebab bonus sudah dibayar. Mana boleh kita gustan ke belakang kan? Okay, jadi kalau tuan-tuan buat maintenance, itu mengambil kira bulan semasa. Bulan lepas kalau tak maintain, dah gone lah. Dah gone. Your metric gone. Okay, jadi bila tuan-tuan buat maintenance bulan semasa, metrik diwujudkan semula. Metrik itu diwujudkan semula. Tetapi lokasinya berbeza. Lokasi tuan-tuan punya tempat itu sudah berbeza, sudah turun ke bawah. Okay. Your position sudah turun ke bawah. Bukan lagi tempat yang sama. Katalah ini bulan Januari. Ini Februari. Okay. Kata ini matrix punya hierarki. Tuan-tuan di sini. Di situ. And then you forgot. Tak buat maintenance. So your name ini hilang. Tak ada nama dah dalam matrix. Matrix masuk bulan Februari dah hilang dah tuan-tuan punya nama. Okay. Sebab tuan-tuan tidak buat maintenance. So lokasi yang tadi itu, yang ini ni, somebody akan ambil. Orang lain yang ambil. Orang lain lah yang akan ambil this position. Tuan-tuan punya nama dah hilang. Okay, jadi orang ini mungkin dia buat penajian. Dia akan masuk sini. Okay, kata ini si Ali. Ali itu berada, ini si Ali ya. Ini anda kan. Okay. Jadi si Ali buat penajian, dia jatuh di bawah sini. Tapi ini sudah bukan kau punya. Somebody else sudah ambil Ali this position. Okay. So dia buat penajian lagi jatuh sini. Si Ali buat penajian lagi jatuh sini. Buat penajian lagi jatuh sini. Okay. Now, bila tuan-tuan activate bayar maintenance pada Februari. Okay, Februari bayar maintenance. So kata yang menaja engkau ialah si Ali yang taja engkau. Contohlah. Okey, tak apalah. Kita ambil satu nama lagi. Ini si Farida. Farida. Kata yang taja engkau si Farida, bukan si Ali. Si Farida yang taja engkau. Okey. Farida. So bila engkau on balik engkau punya maintenance, so dia akan tengok si Farida. Farida punya tempat mana? Oh, dia di atas ni. Okey, sekarang Farida punya tempat kosong mana? Okay, dia akan tengok ni, ini ada. Okay, next. Ini dah ada.
Ini dah ada, ini dah ada. So, jadi yang kosong untuk si Farida ni ialah di sini. Jadi bila engkau aktifkan engkau punya maintenance, engkau ambil position ini. Okay. Bulan lepas engkau position kat sini. Sebabkan engkau tidak buat bayaran, ini dah orang lain ambil. Jadi bila engkau buat bayaran semula pada bulan Februari, engkau ambil yang di sini. Okay, jadi engkau dah rugi orang yang bawah sini. Kerana ini sudah diambil orang. Jadi engkau bermula baru di sini. Rugilah. Okay, jadi jangan sampai tidak maintain. Okay. Yang sini tidak apa. Yang kalau tuan-tuan punya hierarki enroller atau sponsor, ini tidak kisah tuan-tuan. Dia punya hierarki dalam sponsor ini dia tidak berubah. Dia tidak akan terhapus. Tidak akan terhapus sampai bila-bila. Enroller tree. Sebab kita ada dua hierarki. Satu enroller, satu lagi ialah matrix. Kalau enroller, tuan-tuan tidak bayar bulanan pun dia ada di situ. Dia tidak hilang. Nama tuan-tuan tu tetap ada. Cuma statusnya lah. Cuma status tuan-tuan itu ialah bukan lagi. Siapa buka mikrofon? Tutup mikrofon. Tuan-tuan punya status itu bukan lagi affiliate. Siapa yang tidak buat maintenance, dia punya enroller tree masih ada. Tapi dia punya status sudah menjadi retailer. You dah jadi retail customer. Bukan lagi affiliate. Okay, kalau tidak maintain. Jadi bila engkau sponsor orang, you don't get that commission. Commission tuan-tuan tidak boleh dapat. Dan tuan-tuan tidak boleh sponsor orang. Kenapa? Tuan-tuan punya link itu. Link itu sudah deactivated. Sebab tuan-tuan bukan affiliate dah. Jadi tidak boleh tuan-tuan menaja orang. Okay? Tidak boleh menaja orang. Tidak ada commission. Tapi your name still there. Nama tu masih ada di situ. Tidak hilang. Status saja berubah. Kalau tuan-tuan login, dia akan beritahu retail customer. Bukan affiliate. Your status retail customer. Okay, jadi kena login selalulah tengok. Ada orang join sampai dah 2 bulan, 3 bulan tidak pernah login. Tak tahu login. Dah 2 bulan dah buat bisnes. Dah 2 bulan dah join. Bila tanya, dah pernah login? Tak pernah login. Macam mana tuan nak tengok tuan-tuan punya status? Kalau tidak login. Sebab bila kita login, pertama kali yang kita jumpa tu adalah status kita. Sisa akan beritahu, engkau masih affiliate ke, engkau dah jadi retail customer ke, dia beritahu. Sistem akan beritahu kita kan. Okay. Sepatutnya bila kita join, kita tidak sabar-sabar nak login. Sepatutnya begitu kan. Bila kita join Livegood ni, sepatutnya kita tidak sabar-sabar nak login. Nak tengok sistem. Kan? Sepatutnya begitu. Ini 2 bulan masih tidak login. There is something wrong there. Kan? Sesuatu yang tidak betul. So kena muhasabah diri. Kena muhasabah diri kita. Tidak boleh bagi alasan, oh saya ni tidak pandai komputer apa semua. Bila kita create alasan itu jadi macam tu kan. Jangan create alasan. Tidak tahu belajar. That's it. Itu reminder kepada rakan-rakan kita sebab ada 3 hari saja lagi ni.
terutama yang belum buat maintenance. Okay, next, saya pun nak cerita pasal sponsoring. Sponsoring adalah kita punya nadi. Nadi bisnes. Kalau tuan-tuan nak buat bisnes Live Good, tuan-tuan kata aku nak buat bisnes ni tapi aku tak nak sponsor. Kan? Aku nak join Live Good tapi aku tak nak sponsor. So maknanya tuan-tuan tak nak buat sesuatu yang nadi bisnes. Sponsoring itu nadi. Kalau tak ada nadi, mati. Nadi itu jantung. Jantung kepada bisnes tu. Sponsoring itu jantung kepada bisnes. Kalau kita tak buat benda tu, tak hidup lah tuan-tuan. Tidak hidup bisnes tu. Okay? Jadi semua orang perlu sponsoring. Semua orang perlu buat sponsoring. Okay, sponsoring ini tuan-tuan nak buat berapa ramai nak buat sponsoring? I would say 5 people. 5 orang. Okay, kalau tuan-tuan boleh buat 3 pun kira masih okey lah. But it is better 5 orang berbanding 3 orang. Bilangan orang yang kita perlu sponsor. Kalau orang tanya, berapa ramai nak sponsor ni? 5 people. 5 people. Tapi kalau dapat 3, still okay. Okay, kalau dapat 3 tu, still okay lah. Masih okay. Tapi yang bagusnya ialah 5. And of course, there is no limit lah. Tidak ada limit. Berapa ramai yang kita sponsor tu tidak ada limit. No limit. Cumanya kita beritahu sedaya upaya engkau cubalah 5. Cubalah 5 tu. Kan? Kalau orang tanya berapa lama nak capai 5 tu? Secepat mungkin lah. Secepat mungkin lah 5 tu. Kan? Kalau engkau boleh buat seminggu lagi bagus. Kalau engkau boleh buat seminggu saja engkau boleh dapat 5 orang. Itu good lah. Excellent lah. Kalau tak dapat seminggu, 2 minggu. 2 minggu. Dapatkan 5 orang tu. Tak dapat 2 minggu, 3 minggu. Tak dapat 3 minggu, 4 minggu. Okay. The time also unlimited time. Time is unlimited time. Bilangan also unlimited bilangan dia. Masa unlimited. But dalam bisnes, kita kena cepat. Kita tak nak lambat-lambat. Kita tak nak slow-slow. Kita perlu buat cepat. Speed. Kan? Speed itu penting dalam bisnes. Apa-apa bisnes, kelajuan itu penting. Kalau tidak, tertinggal. Okay, terutama bisnes yang macam Live Good ini, bisnes yang ada competition. Ada persaingan. Kita bersaing dengan orang lain. Okay, jadi tak boleh lambat. Okay. Jadi kalau lambat, satu hal, network slow. Network akan lambat berkembang. Bila network lambat berkembang, tuan-tuan punya bonus juga lambat membesar. Sebab bonus ini berkaitan dengan network. Directly proportional dalam bahasa orang putih kata. Orang putih kata, your bonus is directly proportional to your network. Itu orang putih kata macam itulah. Bonus dia directly proportional kepada tuan-tuan punya kepada tuan-tuan punya network. Kalau ini tinggi, ini tinggi. Kalau ini rendah, ini rendah. Dia directly proportional. Kalau speed dia apa nama? Indirectly bukan directly.
Dalam matematik dia macam ni lah. Okay. Ataupun kita kata time, masa. Bonus dengan masa tu. Jadi masa ni, okay, kalau dia terlalu lama, kan, dia akan mengecilkan bonus. Sebab dia di bawah tu, bukan di atas. Jadi dia inversely proportional. Lebih banyak masa tuan-tuan ambil, maka lebih kecil lah tuan-tuan punya bonus. Okay, lebih kecil masa yang tuan-tuan ambil, maka lebih besar lah bonus tuan-tuan. Maksudnya kalau lebih kecil masa tu speed lah, laju lah. Kalau besar masa tuan-tuan, lambatlah kerja tu kan. Okay, jadi bonus akan kecil dan momentum akan rendah kan. Now kita ambillah 5 orang itu. 1 to 5. One person bring in 5%. Satu orang bawa 5 orang. Okay, 5 orang. Now, tuan-tuan ingat rahsia ni. Okay, this is a secret. It's not really a secret, tapi banyak orang tidak faham dia. Okay, setiap orang itu tuan-tuan, setiap orang dia ada yang dia punya people of influence. Dia ada tuan. Semua orang ada. Setiap orang ada, dia miliki people of influence. Dia punya orang-orang yang dia boleh influence, yang dia boleh pengaruhi. Ada orang 10 orang, ada orang 5 orang, dia boleh influence. Ada orang ramai, dia boleh 100 orang. Kalau influencer, kayak selebriti ke apa, dia ramailah, ribu-ribu orang dia boleh influence. Ribu-ribu orang. But everybody ada bilangan dia punya people of influence. Semua orang. Cumanya ada yang kecil, ada yang besar lah. Ada yang ramai, ada yang sikit je. But at least you must have 5. Semua orang mesti ada lebih 5 orang. Semua orang. Mesti ada 5 orang yang termasuk dalam dia punya people of influence. Okay, ini hakikat ni. Ini hakikat. Ilmu hakikat. ilmu hakikat ni, fakta ni tak. Kan tidak boleh bagi alasan aku tak ada orang. Tipu tu, penipu tu. Kalau dia kata begitu dia penipu atau itu alasan. Kerana hakikatnya setiap manusia itu mesti ada lebih 5 orang. Lebih 5 orang, mesti. Sebagai people of influence, orang-orang yang dia boleh pengaruhi. So meaning, setiap orang boleh sponsor 5 orang. That's what it means. Setiap orang boleh sponsor lebih 5 orang. Dia mau tak mau saja. Kalau dia mau buat itu, sudah pasti dia boleh dapat. Tinggal dia buat kerja itu atau tidak buat kerja itu. Okay? So dia tidak penting masa tu, tuan-tuan. Sebab ni people of influence ni kita boleh influence dia anytime. Tidak perlukan sebulan, tidak perlu. Dalam seminggu saja tuan-tuan boleh dapatkan orang itu. Dalam seminggu saja tuan-tuan boleh tarik dia masuk. Kerana mereka tu tergolong dalam your people of influence.
Jadi sebenarnya tidak perlu ambil masa yang panjang nak sponsor 5 orang tu. Okay, dalam Live Good ni kita perlu sponsor 5 orang. Sebaiknya begitu. Jadi nak sponsor 5 orang ni tidak perlu masa yang panjang. Seminggu cukup sebenarnya. 1 minggu tu cukup untuk kita. Because people tu sudah ada, tuan-tuan. Orang itu sudah ada. Bukan nak cari orang. Tak perlu cari orang. The people of influence tu sudah ada. It can be your best friend. Boleh jadi engkau punya anak-anak tu. Yang engkau ada influence ke atas dia. Engkau ada power. Engkau ada kuasa. Engkau ada pengaruh kepada mereka itu. Sekurangnya mesti ada 5 orang. Cuba you list down. Engkau duduk termenung. Ada lagu tu, duduk termenung tu. Duduk termenung, tulis, senarai, siapakah orang-orang dalam aku punya influence. Senaraikan tu, lebih 5 orang tak? Lebih 5 orang. Everybody should have that. Kan? Jadi orang-orang itulah yang tuan-tuan kena bawa masuk dulu. So these people kita panggil dia hot list. People yang kita ada influence tu itu dipanggil hot list. Work, tuan-tuan kena bekerja dahulu, sampaikan maklumat ini kepada hot list dulu. Itu dulu. Karena itu akan bagikan tuan-tuan semangat. Kan? Bila cerita dengan hot list ni, dia bagi kita semangat. Sebab mereka tu akan respon yang bagus. Cerita si Abdul, join. Cerita si Maimunah, join. Cerita si Kasim, join. Mereka ni hot list. 5 orang aku cerita, 5 orang join. Dia akan bagi semangat kat kita. Join. 5 orang join. Okay? So, kalau everybody doing this, tuan-tuan punya metrik itu akan penuh. Metrik penuh. Kenapa penuh? Sebab metrik itu dia cabang 2. Metrik dia cabang 2 je. Cabang 2 je. Kalau metrik, tuan-tuan tidak payah sponsor 5. Kalau kita cerita metrik sajalah. Tidak perlu pun orang itu sponsor 5 orang. Just sponsor 2 orang pun dah penuh. Kalau setiap orang dia sponsor 2 orang. 1, 2. Setiap orang. Ya, ini sponsor 2. Ini sponsor 2. Penuh. Dia akan penuh. 18,000 sebulan tuan-tuan dapat. 18,000 ringgit setiap bulan. Dalam matrix, sponsor 2 orang saja, everybody doing that the same. Duplikasi 1 orang sponsor 2. Setiap bulan income 18,000 ringgit. Sponsor 2 orang. 13 level. Sebab ini bronze. Kalau tuan-tuan sponsor 2 orang, bronze saja. Tuan-tuan tidak akan naik pangkat lebih daripada itu. Kalau nak silver, kena 3 orang. Kena 3 orang kalau silver. Tuan-tuan kena sponsor 3. Tak boleh 2. Tapi ceritalah seorang sponsor 2 pun, tuan-tuan jadi bronze. Tuan-tuan jadi bronze. Boleh makan 13 level. 13 level 18,000 dalam matrix. Okay, jadi kalau nak lebih, kena sponsor 5 lah.
Tuan-tuan boleh naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat sampai diamond. Sampai crown. Dengan 5 orang ini. 5 orang itu menjadikan tuan-tuan boleh sampai ke pangkat crown. Kalau sponsor 3 orang, tuan-tuan tidak boleh sampai crown. Paling tinggi pun diamond. Paling tinggi diamond. Tidak boleh crown. Kalau nak crown sekurang-kurangnya 5 orang. Jadi sebab itu saya kata kalau nak sponsor orang, 5 orang lah. Sebab kita nak pergi sampai ke the highest ranking. The highest ranking. Okay? Jadi tidak susah kerja ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berfikir, kan, berfikir betul-betul. Aku buat bisnes live good, apa perlu aku buat? Aku perlu sponsor 5 orang. Aku perlu sponsor 5 orang ni. Caranya aku kena tackle. Aku kena tackle aku punya hot list. Oh, jadi aku kena buat senarai lah. Ya, buat senarai yang punya hot list. Siapa hot list aku? Mereka ini aku kena tackle. Nah, bukan tackle main bola. Nak tarik lah dia tuan-tuan. Because hot list ini dia ada influence. Tentu ada influence kepada dia kan. Itu dulu. Ini yang cepat tuan-tuan dapat 5 orang tu. Daripada hot list tuan-tuan. Hot list. Kalau aku mati, siapa yang akan uruskan jenazah aku? Kalau aku mati, siapa yang nak uruskan jenazah aku? Kawan baik aku, anak-anak aku, pakcik aku, adik-beradik aku. Tuan-tuan nak tahu hot list, itulah hot list. Senang saja tuan-tuan nak tahu hot list. Kalau kau mati, siapa nak uruskan jenazah kau? Tulis nama-nama tu. That is your hot list. Dan mereka tu yang akan usung kau ke kubur. That is the people of influence. Itulah orang-orang yang tuan-tuan ada influence. Kan, lebih daripada 5 kan? Sudah tentu lebih daripada 5 kan? Okay? That's it. Kalau tuan-tuan boleh bawa 5, that mean tuan-tuan boleh berjaya. Dan jadikan dia duplikasi. Ya, duplicate. Business kita ni duplicate. Copycat. Copycat. Tak payah copycat. Duplicate, copycat. Tiru. Tiru meniru. Tapi yang positifnya bantu-membantu. Kan? Ikut saja. Bisnes ikut saja. Ikut saja. Bukan susah. Aku buat macam tu, aku bawa 5, engkau bawa 5. Engkau bawa 5, engkau bawa 5. Masing-masing ada dia punya hot list kan. Masing-masing ada hot list. Aku bawa 5, engkau bawa 5, dia bawa 5, bawa 5. Penuh lah metrik tu. Garanti penuh metrik tu. Kalau semua orang buat benda yang sama. Kan? Dia penuh metrik tu. Tuan-tuan boleh dapat 75,000 every month. 75,000 dalam metrik itu. Kalau semua orang buat kerja ini, bawa 5 tu. You become a diamond, maybe a crown. 15 level matrix. 75,000. Ini tak cerita lagi yang bonus diamond pool. Diamond pool, matching bonus, fast start bonus.
kita cerita pasal matrik saja. Sudah tentu matching itu lebih besar, jauh lebih besar. Matching bonus akan jauh lebih besar daripada this matrix. Tapi tak apa, forget about that. Just tuan-tuan zoom saja kepada 75,000 sebulan tu. 75,000. Sebab ini bonus ini dia tidak turun-turun. Bonus matrix dia tidak turun. Tapi dia tidak boleh menjangkau lebih daripada 75,000. That is the maximum. 75,000 itu maksimal. Tapi ini satu angka yang besar. Setiap bulan tuan-tuan ada income 75,000 atau tak apalah 70,000. Sebulan. You are a rich man. You are a rich man. Rich man. Tidak tahu ada tak orang ambil nama username ni. Rich man. Tuan-tuan boleh ambil username tu. Rich man. Tapi tak tahu ada orang pakai ke tidak. Ni bagus. Username bagus ni. 70,000 sebulan. You are a rich man. Kan? Apa kerja aku bawa 5 aja? You kerja bawa 5 orang. Okay? Bawa 5 orang. Bukan setiap bulan, sekali je. Bawa 5 orang tu bukan setiap bulan. 5 orang bulan ni, bulan depan 5 orang. Tidak. Bukan begitu. 5 orang tu sekali seumur hidup engkau. Itu maksud dia. Tapi buatlah cepat-cepat kan. Jangan 5 orang setahun. Itu gila kan. Kalau boleh buat 5 orang tu dalam seminggu. Lepas tu tidak ada orang pun tidak apa. You get your 5, that's it. Tinggal 5 orang tu dia pula duplicate. Dia pula bawa 5. Dalam seminggu, buat seminggu lah. Baru ada speed, baru ada momentum kan. Aku 5 orang, kau 5 orang, kau 5 orang. Okey, kita ada pertumbuhan. Pertumbuhan kita ini ada 10,000 orang. Pertumbuhan kita ada 10,000 orang. Okey, kita bagi-bagilah. Aku 5 orang je. Engkau 5 orang. Engkau 5 orang. 5 orang, 5 orang, 5 orang. Masing-masing dia 5 orang bawah dia. Pertumbuhan kita ada 10,000 orang. 10,000 orang tu kalau tuan-tuan susun jadi diamond dah. Diamond 2,500 je. Pecah 5 grup. Bawah aku ada 5. Kan, susun. 5, 5, 5, 5. Apalagi orang yang dia punya pertumbuhan itu satu Malaysia kan. Oh, satu Malaysia ada ni kan. Oh, tu puluhan ribu itu, ratusan ribu maybe kan. Crown lah. Pangkat crown lah. 5 grup. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Kalau pertumbuhan lebih laju. Kalau pertumbuhan lebih laju. 1 bulan habis 10,000 dah kin. Pom. Ya. 1 bulan je 30 hari je kin semua 10,000 orang tu kan. 20,000 orang. Kalau pertumbuhan. Dan so tuan-tuan nak masuk pertumbuhan itu cara yang bagus. Jadi tuan-tuan ada persatuan apa? Pertumbuhan apa? Persatuan Kadazan Dusun. Ada. Persatuan Kadazan Dusun Penampang. Penampang ada, Kudat ada, Telupit ada. Oi, satu Sabah kami ada. Gunalah persatuan tu. This is a good thing, tuan-tuan. Program kita ni program yang akan membantu setiap manusia, tidak ada yang dizalimi. Nobody dizalimi. Bahkan kita memberikan 5 freedom tu, dia sebut kata semalam tu. Everybody yang kita bawa ni tuan-tuan, kita nak bagi dia 5 freedom.
5 kebebasan tu kita nak bagi pada dia kan. Okay, tuan-tuan lupakan pasal produk dulu. Memang produk ada. Produk kita berkualiti world class. World class. Jadi produk itu sebahagian daripada freedom. Freedom apa? Freedom of health. Kita ada 5 freedom tu. Salah satu freedom itu ialah kesihatan. Bebas daripada penyakit. That's where the product comes. Produk kita tu masuk dalam kategori kebebasan kesihatan. Freedom of health. Kita layak untuk kesihatan yang bertaraf world class. Dan tubuh kita ni perlukan suplemen yang world class. Ada dalam Live Good. Dengan harga yang sangat rendah berbanding dengan harga lain. Tapi sebenarnya kita bukan satu, kita ada 5 tu. Kita ada 5 freedom yang kita nak bagi kepada everybody. Everybody. Semua orang. Ya. Itu yang kenapa kita buat bisnes macam ni. Sebab kita boleh bagi unlimited people. Kita boleh bantu unlimited people. Bukan satu orang, bukan 2 orang, bukan 3 orang. Unlimited people yang kita boleh bantu. Okay, jadi adat dunia tuan-tuan. Adat dunia. Okay, you help people. You help people. People will help you. Dia macam tu lah. Dia pusingan. You help people, people will help you. Kan? Ada orang kata, Tuhan, engkau bantu manusia, Tuhan bantu engkau. Bolehlah juga macam tu. But you must help people. Engkau kena buat ini dulu. Barulah ini kepada engkau. So ini yang dikatakan income. Help macam mana? Teach people. Bantu ni macam mana tu? Teach. Bukan kau bagi hutang pada orang, bukan kau bagi duit kepada orang, tidak. Man, never do that, tante. Never do that. Okay? Kalau tuan-tuan nak bantu orang, bukan bagi duit kat dia. Engkau ajar dia. Engkau bimbing dia. Kalau ada orang nak join Live Good, dia belanja lah aku join lah, kau belanja lah aku. No, that is not the way. Engkau nak join Live Good, aku ajar engkau cara dia. Bukan aku bayarkan engkau. Kalau engkau bayarkan dia, jadi tuan-tuan punya business collapse. Your business will collapse. Runtuh, jatuh, hancur. That is not the way. Cara kita bantu orang ialah ajar dia, didik dia, bimbing dia. Bagi ilmu kepada dia. Because ini kan sebut kata tadi duplikasi. Duplikasi. Everybody pay for himself. Semua orang bayar untuk diri dia. Saya bayar 250. Nak join. Bulan-bulan saya bayar, ya 55, kita kata 55 lah. Bulan-bulan bayar 55. That is my duty. Itu tugas aku. Engkau pun sama. Engkau join 250, bulan-bulan bayar 55. Same. Semua orang buat benda tu, tuan-tuan punya business booming. Dia akan boom. One day you say, oi saya punya metrik dah penuh dah. 70k per month dah. Because everybody doing the same. Semua orang buat yang sama. Bayar 250, bulan-bulan 55, bawa 5 orang. Kan? Bawa 5 orang.
Bayar 250 bulan-bulan 55, bawa 5 orang. Kan 5 ni ada 5 kat sini, ada 5 kat sini. 5, the number 5. Okay. So rasanya itulah untuk malam ni tu dah. Untuk malam ni kita cerita benda-benda ni. Okay, ingat everybody has a duty, semua orang ada dia punya kerja. Okay, kita tidak boleh ambil kerja orang, jangan pikul kerja orang. Okay, orang lain yang kerja, dia punya kerja. Kita punya kerja, kita punya kerja. Kalau kita nak buat kerja semua orang, alamat tuan-tuan akan berkubur. Tuan-tuan berkubur lah. Okay, so don't do other people's job. Dia punya job, dia punya job. Kita punya kerja, kita punya kerja. Jadi jangan terbeban dengan beban orang. Seperti itu. Okay? Sebab semua manusia ini ada dia punya beban-beban yang Tuhan bagi. Setiap manusia ada beban yang Tuhan bagi. Kita mungkin nampak orang tu macam senang, tapi sebenarnya dia tidak senang. Nampak macam dia senang je, tapi di sebalik tu mungkin tak senang. Nampak senang tapi tak senang. Semua orang ada beban, semua orang ada tanggungan dia. Kan? Kalau tidak kewangan, dia mungkin kesihatan dia. Beban dia, kesihatan dia. Ada orang dua-dua, kesihatan pun dia beban, kewangan pun dia beban. Kan? Sebab ini ujian Tuhan kepada manusia. Kan? Masing-masing, tapi semua orang mesti ada. Semua orang mesti ada beban dia. Okay? Jadi everybody kena shoulder, kena pikul dia punya beban itu. Kan? Kena pikul beban. Cumanya kerja kita ialah to strengthen our strength. To strengthen our strength. Menguatkan diri kita lah, tuan. Okay, sebab apa? Mesti ada changes. Tuhan bagi beban tu supaya kita buat changes, kan? Kalau kita ada masalah kesihatan, perpada kita kena ubah kepada sehat, kan? Sakit ke sehat. Kena ada aktiviti untuk kepada kesihatan tu, kan. That is the 5 of the freedom. Salah satu freedom tu ialah freedom of health, freedom of all disease, bebas daripada pelbagai penyakit. Itulah satu kebebasan yang 5 tu. To do that, we need money. Kita tak sihat sekarang, kita perlu duitnya. Kenapa? Sebab nak bayar tu, nak beli suplemen. Kalau kita nak sihat, we need suplemen yang berkualiti. Quality need money. Apa saja yang berkualiti dia perlukan duit. Sebab dia nilai, kan. Kualiti itu nilai, nilai yang tinggi. So nilai yang tinggi dalam duit mahal. Dari segi duit mahal. Jadi kita perlukan duit untuk mendapat kualiti suplemen untuk kesihatan, untuk bebas daripada penyakit. Okay? Jadi kemampuan kewangan itu kita perlu tingkatkan. Bila kita tingkatkan kemampuan kewangan, maka kehidupan kita dia akan berubah. Kebebasan itu kita akan capai. 5 kebebasan itu kita akan capai apabila kemampuan kewangan kita itu meningkat. Okay? Jadi caranya yang kita cerita tadi, sponsor 5 people. Join RM250, jangan bagi alasan
Bawa tuan-tuan punya RM250 tu, caranya tuan-tuan tanya kepada diri sendiri, tanya kepada akal, how do I get the 250? 250 itu bukanlah satu angka yang besar. Bukan angka yang besar tu, 250 tu bukan angka besar. Get the 250, register, every month you must pay the monthly. Tanggungjawab tu, setiap bulan mesti aku bayar RM55 di awal bulan. And I must get that 5 people. Kalau boleh dalam minggu pertama aku mesti dapatkan 5 orang tu. Kalau ada perancangan begitu di kepala kita, kita boleh buat. Masalahnya tidak ada. Tidak ada dalam perancangan nak bawa 5 orang tu kan. That's why tuan-tuan tidak dapat sponsor. Tidak ada dalam otak. Tidak dirancang, tidak di take action. Tidak ada goal, tidak ada matlamat untuk bawa 5 orang tu within 7 days. Kalau ada, tuan-tuan pasti dapat. Sebab kata tadi, those people are people your hot list. Hot list. Jangan cari cold list. Bolehlah, tapi that is not the core. Orang yang tuan-tuan tidak kenal tu. Boleh, tapi bukan itu yang utama di peringkat awal. Cold list ini bila-bila. Kita boleh buat bila-bila. Dan bila kita nak dapatkan call list, tuan-tuan jangan spam. Okay, the danger bila tuan-tuan masuk kepada arena call list. Call list ialah orang yang tuan-tuan tidak kenal. Dia tidak kenal tuan-tuan, tuan-tuan pun tidak kenal. Main masuk je kan. Kalau tuan-tuan main masuk je, the danger is tuan-tuan melakukan satu kerja yang dipanggil spamming. You are spamming people. Spamming people, kalau tuan-tuan dalam WhatsApp, your number akan di-ban. Sebab orang boleh report. Orang tak kenal, tuan-tuan hantar pada orang tak kenal, dalam WhatsApp tu dia ada satu butang, dia boleh tekan butang tu. Butang tu ialah report. Dia report kepada WhatsApp, I don't know this guy. I don't know this guy. This guy kenapa dia hantar saya message ni? Message pula message business. Satu orang report, 2 orang report, 3 orang report, 4 orang report, 5 orang report, tuan-tuan kena ban. So your number lost. You lost your number. Nombor ini dah guna 50 tahun dah. Nombor dah guna 50 tahun, gone. Because you are spamming. Okay. So dia ada cara-cara nak bermarketing menggunakan WhatsApp. Terutama call market, call list, senarai orang yang tuan-tuan tidak kenal. Okay, jangan menentam saja. Business is not about hard selling. Bukan hard selling. Bila kita nak buat marketing, tidak boleh kita buat hard selling. Kita kena buat soft selling. Apa beza tu? Hard selling, soft selling. Hard selling tuan-tuan terus cerita bisnes. Terus cerita bisnes. Tak kenal pun. Terus tulis sana. Oh ini live good blablabla kan. Join dah live good, ini link saya. Terus cerita bisnes. Tak kenal pun. Itu dipanggil hard selling. That is wrong. Itu satu kesalahan dalam dunia social media. WhatsApp ke, TikTok ke, semua benda itu tidak dibenarkan cara itu. Facebook ke, hard selling tidak dibenarkan. Okay, kecuali to your hot list. Kalau hot list, okay. Kalau hot list, tuan-tuan nak main hard selling, okay, tak ada masalah because they are your hot list.
Masalahnya kepada college, senarai yang tuan-tuan tidak kenal. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu menceroboh orang punya space. Menceroboh dia punya space. Because dia tidak kenal kau. Dia tak kenal kau. Okay, so hati-hati tak? Dalam marketing kita kena hati-hati, kita kena follow rules and regulation. Okay? Dia kena macam tu. Jadi soft selling macam mana tu? Soft selling you kena secara lembut. Get to know first. Kan? Assalamualaikum. Nama siapa? Get to know first. Jangan cerita bisnes. Kan? Nama siapa? Dia reply, Hamidah. Saya Hamidah. Awak pula? Oh, saya Fatimah. Kan? Oh, Fatimah duduk mana? Cerita berkawan dulu. Itu dipanggil soft selling. Cerita hobi. Cerita hobi itu ini. Jangan cerita bisnes dulu. Dah jadi kawan dah. Dah jadi kawan dah. Barulah masuk. Kan? Barulah masuk. Hamidah buat bisnes apa? Tanya dia. Kita jangan cerita bisnes kita dulu. Tanya dia dulu. Tanya dia bisnes dia apa. Kan? Oh dah ada cerita lah bisnes dia. Oh bagus tu kan. Oh saya pula. Tuan-tuan tak payah cerita pun. Dia tanya balik tu. Dia akan tanya balik. Engkau pula bisnes apa? Barulah masuk bisnes tu. Jadi kalau cara macam tu tidak ada spam, itu bukan spam namanya. Sebab kita dah kenal dia dah. Kan? Dia sudah bukan cold list, dia sudah masuk dalam dipanggil warm list. Dia dah masuk dalam warm list. Okay? Warm list itu kita boleh cerita bisnes, boleh. Okay? Kalau kita rapat, dia dah masuk kepada hot list dah. Bukan warm list lagi, hot list dah. Macam tu. Okay? Jadi kalau nak sponsor orang, kena tengok orang itu siapa. Okay? Dia adakah kategori cold list, warm list atau hot list. Jadi setiap kategori itu ada cara-cara dia. Tidak sama tu. Tidak sama cara. Sebab itu kalau orang tanya sibuk, macam mana cara nak sponsor orang? Tidak ada satu cara. Dia bergantung pada prospek itulah. Prospek itu siapa? Your uncle, your auntie. Tidak sama dengan orang yang tuan-tuan tidak kenal kan. Tidak sama dengan orang yang tuan-tuan kenal tapi tidak berapa rapat. Lain. Lain cara dia. Tapi tugas kita bukanlah susah. 5 orang saja. Ya, 5 orang saja. Bukan satu yang berat sebenarnya buat bisnes ni. Okay, I get my 5. That's it. I get my 5. You get your 5. She get her 5. Everybody get her 5. Semua orang ada dia punya 5 kan. 5 jari. Okay. Aku ada 5 orang. Engkau pun 5 orang. Jadi kita gabung semua. Ada 2,500. Aku diamond lah. Aku diamond lah. Aku bawa 5 aja. Engkau pun bawa 5 aja. Tapi bila di combine tu dia menjadi 1 diamond. 2,500. Lama kelamaan menjadi crown. Daripada 5 cabang tu. 5 orang yang kita bawa tu. Jadi tidak perlu pun ramai yang kita perlu bawa. 5 pun cukup dah. Tapi 5 yang hidup. 5 orang itu yang hidup. Hidup maksudnya dia aktif. Bukan 5 yang tidak aktif. 5 yang aktif. Maksudnya 5 yang beranak jugalah. Kan 5 orang yang beranak. Yang beranak 5 juga. Dia pun sponsor 5 orang. Kita 5 orang, dia pun 5 orang, dia pun 5 orang. 5 orang yang aktif.
Itu saja tugas kita. Bukan suatu yang susah. Kan? Dengan pulangan itu, pulangan kita boleh dapat 75,000 a month. Bonus matrix saja, belum campur bonus lain. 75,000 a month. From the matrix. Dengan bawa 5 orang. Kan itu berganda-ganda dia punya pulangan daripada kerja kita, kerja yang sedikit. Kerja yang sedikit tu 5 orang tu bukan susah kan. Tapi pulangan nanti kita boleh capai 75,000 every month tu. Sampai mati dah anak ambil pula tu. Anak mati pula cucu ambil pula tu. Okay. Kerja kita yang 5 orang kita bawa tu dia punya hasil itu dia ambil oleh kita, anak kita, cucu kita. Kerja bawa 5 orang tu. Hasilnya. Kalau kita fikir itu bermakna kita kena bekerja keras lah. Ini macam tanam pokok. Pokok ini ada buah. Buahnya tu kita makan. Kan? Kita makan. Kita meninggal dunia, anak kita makan buah tu. Pokok daripada buah daripada pokok tu kan. Anak kita meninggal, cucu kita makan daripada pokok itu juga. Yang tanam pokok tu kita. Berapa pokok? 5 pokok. Ada 5 pokok buah tu yang saya tanam. 5 orang itulah. Okay. So rasanya cukup sini jam 11 malam dah. Sampai sini saja untuk sembang-sembang malam. Sembang-sembang malam tuan-tuan. Jadi Sipu tidak pakai slide malam ini, tidak ada slide. Just what inside my mind, sharing macam tu saja. So mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ni menjadi manfaat kepada tuan-tuan dan juga kepada penonton video rakaman ini. Okay? Mudah-mudahan memberikan manfaat to everybody. Ada soalan tuan-tuan nak tanya? So kita ada banyak video rakaman tuan-tuan sebab Sipu dah buat ni daripada bulan 8 tahun lepas. So every night kecuali Selasa kita ada Zoom meeting, tapi bermula minggu depan every night 7 days a week, okay? Diberikan Sifu kekuatan dan diberikan masa hayat, jadi adalah setiap malam tu, okay? Tapi for the daripada bulan 8 dulu sampai ke minggu ini Sifu buat setiap malam 6 kali seminggu. Jadi semua itu dirakam. Ada rakaman dia di dalam YouTube, ada rakaman itu di dalam Academy, website Academy kita itu. Ada di situ. Okay. Kalau nak tersusun, tengok dalam Academy. Dia tersusun. Okay, jadi pelajaran ada banyak. Kalau tuan-tuan serius nak belajar, masuk Academy, free, tidak perlu bayar apa-apa. Tengok pelajaran di situlah. So rakaman ni pun dimasukkan dalam situ. Sifu, kalau kena spam, dia boleh balik kah? Bergantung pada YouTube lah. Bergantung pada WhatsApp. Oh, saya rasa mungkin orang tu lah sebab Dr. Agustin suruh saya add. Saya tidak kenal dia. Lepas tu saya pula silap. Saya tidak tanya dia, saya tidak bagi. Saya terus add. Dari situlah dia kena spam. Ya. Mungkin itulah. Walau alam. Kalau kita message pada orang kita tak kenal, dia boleh komplain. Jadi kalau orang komplain, satu komplain mungkin tidak kenal, tapi kalau sudah ada 5 orang komplain, kenal lah. Dia akan kenal. Kalau dua-dua WhatsApp, terus kena ban macam mana? Tiba-tiba ni tiada saya WhatsApp apa-apa, 2 WhatsApp saya kena ban dalam masa yang sama. Saya pelik. Saya rasakan saya tidak pernah tahu, tapi tadi saya saya tengah add kan,
Sebab Dr. Agustin kata, ini orang-orang. Lepas tu saya yang satu tu okey, yang lain tu okey. Tapi yang last tu kan saya dengan dia, di situlah William Taut. Itulah saya mau hubungi Agustin tapi dia tak angkat. Hmm. Suruh dia apa? Report balik. Sebab saya pun silap, saya tak tanya dia dulu. Saya terus sebab diarah oleh Dr. Agustin. Tak, kalau satu orang dia tidak ban. Kalau satu orang tidak ban. Dia mesti ada at least 5 orang macam tu baru kena. Kalau ada report pun kalau 1-2 orang itu boleh dapat balik dalam masa kadang-kadang 2-3 hari, benda itu akan dirilis kan. Kalau tidak banyak, yang masalahnya bila orang dia spam ramai tu. Kalau kita ada satu copywriting, lepas tu kita hantam pam satu hari 50-60 orang, itu memang kena spam. Okay? Memang kena ban. Kalau kita hantar copywriting kepada ramai orang. Okey, maknanya Bahaya copywriting. Sebab itu saya pun tidak berapa suka copywriting ni. Sebab apa? Kita boleh buat spamming kan. Kita hantar hantar pada orang tak kenal pun kita hantar juga. Jadi dia akan report. So bila dia report, spam lah. Okay, that's why bila kita nak buat marketing, kenal dulu orang, jadi kawan, baru kita cerita bisnes. Okay, Ya, kalau saya jarang spam orang personally. Saya biasa forward ke grup saja. Saya pergi grup beratus. Tapi jarang-jarang lah saya buat. Saya tidak selalu buat. Macam sehari begitu ada masa saya tidak buat. Tapi yang saya pelik, dua WhatsApp saya ni dia kena ban terus. Okay, jadi cek lah. Tuan-tuan boleh report, tuan-tuan boleh tanya WhatsApp tu. Jadi dia tengok lah. Yang macam saya punya tu, tadi saya send tu, dia kata apa tu? 24 jam kan? Ya, tengok. Ya, masing-masing tengok. Aduh, penting betul. Saya belum tengok lagi. Semua hilang kontak. Assalamualaikum, Sifu. Assalamualaikum. Yeah, I wanted to. I almost lost my voice, but never. I just have to share. Ya, sebenarnya saya pernah kena blok nih, tapi only 24 jam. Tapi bukan disebabkan ada orang komplain dan spam. Tapi ada peraturan di WhatsApp itu yang kemungkinan saya langgar. Ya. Dan itulah kemungkinan juga berada Romeo itu mungkin ada kesalahan berat tuh, makanya dia kata adalah Romeo. Bagus kami minta ampun lah Romeo. No, itulah I think tapi after 24 hours saya punya WhatsApp kena restore semula tuh. Ya. Maknanya saya melakukan kesalahan yang tidak seberapa berat but still melanggar undang-undang tuh. Ya. Okey. Sebab itu tuan-tuan, bila kita nak buat, kalau tuan-tuan nak buat hard selling kepada call list, tuan-tuan guna nombor yang lain, nombor yang kita boleh sembelih dipanggil. Okay, kalau tuan-tuan nak buat bisnes secara hard selling, tuan-tuan buat satu nombor yang boleh disembelih. Nombor yang boleh disembelih. Kalau dia mati pun tidak apa kan. Jangan guna nombor yang tuan-tuan guna itu. Itu teknik dia tuan-tuan. Kalau nak buat cara kasar lah, orang bilang cara kasar punya marketing, boleh. Tapi guna nombor yang boleh disembelih. Kan, kalau orang komplain kena ban tidak ada masalah, kerana itu nombor yang memang nombor untuk marketing, dihaskan untuk marketing. Okay? Jangan guna yang tuan-tuan selalu guna. Kan, kalau kita macam inilah kes ini memang kena spam tu. Kalau tuan-tuan antar kepada mereka yang mereka tak kenal tuan-tuan tu. Kalau tuan-tuan antar dalam grup itu kadang-kadang ada yang tak kenal kita. Banyak yang tak kenal kita kan. Dia boleh report kan? Okey, jadi sampai sini saja malam ni tuan-tuan. Ya, macam itulah. Sampai kapan
Kita pasang lagu. 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 You are beautiful.